Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Masih ingat cikgu lagi tak? Cikgu Sarah. Okey. Lama tak jumpa. Maklumlah cuti aja. Jadi cikgu nak ucapkan selamat datang kepada semua murid-murid tahun 5 daripada SK Kampung Tanjung Tuang. Okey, hari ini mari kita sama-sama untuk mempelajari topik-topik yang baru dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Jadi sebelum kita melihat kepada topik-topik yang ada di dalam subjek RBT tahun 5 ni, mari kita berkenalan dulu tentang RBT. Jadi seperti yang kamu tahu, RBT ni merupakan subjek baru yang digubal melalui KSSR Semakan tahun 2017. Jadi untuk subjek RBT ni, cikgu nak kamu semua menggunakan buku tulis garis 1 untuk membuat nota, cetusan idea dan juga lakaran projek. Okey, untuk subjek RBT ni tiada buku aktiviti dibekalkan kerana pembelajaran kita adalah berasaskan kepada projek. Kalau ingat lagi tahun lepas masa tahun 4 kita belajar, kita ada buat projek tentang reka bentuk makanan, kita juga ada buat projek tentang jahitan, projek tentang reka bentuk kereta dan sebagainya. Jadi tahun ni pun sama, masih juga pembelajaran berasaskan projek. Okey, jadi untuk tahun 5 RBT, reka bentuk teknologi tahun 5, kita ada 4 unit. Okey, Unit yang pertama adalah teknologi rumah tangga, di mana dalam unit pertama ni kita akan belajar berkenaan tentang jahitan, artikel jahitan. Seterusnya unit 2 kita ada aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey, di mana dalam unit 2 ini kamu semua akan belajar tentang reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Kita akan pergi kemudian lah apa itu tenaga boleh baharu. Dia ada kaitan sikit dengan sains. Okey, dan unit ketiga kita ada reka bentuk pengaturcaraan. Di mana dalam reka bentuk pengaturcaraan ni banyak akan melibatkan coding, penggunaan laptop dan komputer. Kita akan belajar tentang asas reka bentuk pengaturcaraan dan pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Agak rumit sikit unit ni tapi tak apa, kita akan belajar sama-sama. Dan unit yang terakhir, unit 4 adalah teknologi pertanian. Di mana dalam unit ni kita akan belajar reka bentuk pertanian bandar. Apa tu pertanian bandar? Macam mana kita nak menanam pokok, kita nak bertani di kawasan bandar, semua kita akan belajar dalam unit 4 ni nanti. Okey? Jadi hari ni kita akan pergi pada unit yang pertama. Secara surface-nya sahaja, iaitu teknologi rumah tangga 4.3.1, kita nak mengenal pasti jenis jahitan tangan pada artikel jahitan. Okey, jadi lepas tengok video ni, semua orang dah ada buku ni kan? Jadi lepas tengok video cikgu, boleh buka buku, ada rujukan yang lebih mendalam beserta dengan gambar dan contoh di dalam buku. Okey, sebelum tu kita dengar dulu apa yang cikgu nak bentangkan ni lah. Okey, sebagai pengenalan untuk unit yang pertama, kita akan tengok apakah itu artikel jahitan dan apakah itu fabrik. Okey, jadi yang pertama, artikel jahitan adalah sesuatu yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Okey, fabrik pula, cikgu rasa semua orang dah tahu, fabrik tu adalah kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Basically, fabrik tu apa-apa kain semua kita panggil sebagai fabrik. Jadi artikel jahitan tu maksudnya produk yang kita hasilkan menggunakan kain. Sama ada kita jahit mesin ataupun kita jahit menggunakan tangan. Okey, jadi kita boleh tengok kat tepi ni adalah beberapa contoh
artikel jahitan iaitu produk yang kita hasilkan daripada fabrik. Okey, contoh yang pertama sarung tangan yang mak guna untuk keluarkan cookies daripada oven, nak pegang benda-benda panas. Okey, itu sarung tangan jahitan. Yang kedua, apron. Okey, apron tu kita hasilkan daripada kain, kita jahit jadi apron. Seterusnya, contoh lain adalah sarung cushion. Sarung cushion, sarung bantal, bekas pensel yang kita boleh jahit letak zip tu. Itu semua adalah contoh artikel jahitan. Okey? Okey, next kita nak tengok kepada mata jahitan. Ni. Mata jahitan tangan. Okay, sebab dalam unit ni kita belajar tentang jahitan tangan. Kita tak tengok jahitan mesin. Okay, jahitan asas adalah jahitan tangan. Ni jahitan yang jahitan tangan tu maksudnya kita jahit sendirilah, manual. Yang boleh dibuat dengan menggunakan jarum dan benang. Jadi awak perlukan jarum, perlukan benang. Okay, terdapat pelbagai jenis mata jahitan tangan. Dalam unit ni kita akan belajar 6 jenis mata jahitan tangan. 6 jenis. 6 jenis. Okey, jadi jahitan yang pertama adalah jahitan jelujur kasar. Yang ini tahun lepas kita dah ada, cikgu dah ajar basic jahitan jelujur kasar. Okey, fungsi dia adalah untuk menyambungkan 2 atau lebih kepingan kain, kepingan fabrik ni untuk sementara sahaja. Jadi ia akan ditanggalkan selepas jahitan kekal dijahit. Jadi sebelum kita nak jahit guna jahitan kia ataupun jahitan jelujur halus, kita guna jelujur kasar dulu untuk pastikan kain tu lurus, tak sengit. Kalau kita tak jahit guna jelujur kasar, kemungkinan produk kita tu nanti sengit-bengit. Okey. Jadi yang kedua, jahitan jelujur halus. Dia macam jahitan jelujur kasar tapi dia punya jarak dia lebih dekat, halus lagi. Okey, jahitan ini boleh digunakan untuk menggantikan jahitan mesin. Okey, ia boleh digunakan untuk membuat kedut pada pakaian dan boleh digunakan sebagai jahitan sulaman. Sulaman kat sini ni sulaman tangan. Bukan sulam yang guna mesin tu. Okey. Yang ketiga, kita ada jahitan kia. Okey, jahitan kia kat sini digunakan sebagai ganti jahitan mesin. Sama juga dengan jahitan jelujur halus. Dia untuk mengganti jahitan mesin. Dia digunakan untuk memulakan ataupun mematikan jahitan tangan at the beginning dengan after we finish jahitan tu, kita boleh guna jahitan kia. Kenapa kita guna jahitan kia? Sebab dia kukuh, dia rapat dan kelihatan seakan-akan jahitan mesin di sebelah luar fabrik. Maksudnya bila kita tengok, dia macam kita jahit guna mesin jahit. Tapi sebenarnya kita menggunakan jahitan tangan. Okey, seterusnya kita ada jahitan insang pari. Okey, jahitan ini kegunaan dia untuk mengemaskan tepi fabrik. Contohnya kat bahagian tepi tudung ni ke tepi shawl ni, kita boleh buat jahitan insang pari. Dia nampak lebih kemas, lebih cantik. Dan digunakan sebagai perhiasan, jahitan perhiasan untuk sebarang motif. Kita nak buat corak apa-apa motif, kita boleh guna jahitan insang pari. Okey, jahitan yang seterusnya, jahitan sembat. Okey, jahitan ini digunakan untuk menjahit kelepek. Kelepek tu, kelepek lipatan tu. Jahitan kita dah lipat, kita dah kelepek. Okey, kita nak jahit, kita guna jahitan sembat. Jahitannya kelihatan kecil, halus dan rapat. Jadi dia nampak kemas. Okey, mata jahitan ni boleh dilihat di sebelah luar fabrik. Daripada belah luar kita boleh nampak jahitan sembat tu singit macam tu. Okey, dan jahitan yang keenam, yang terakhir sekali ialah jahitan silang pangkah. Okey, jahitan ni digunakan untuk menjahit kelepek sama juga tadi. Untuk menjahit lapik, untuk menjahit zip dan sebagai jahitan sulaman. Kita panggil silang pangkah sebab kalau kita tengok dekat sini, di dalam gambar ni, jahitan dia tu bersilang-silang. Dia bukan exactly pangkah macam tu. No. Tapi dia almost lah. Dia ada silang-silang dia. Okey. Dapat? Okey, boleh tengok
boleh lihat balik contoh-contohnya tadi. Kita ada jahitan jelujur kasar, jahitan jelujur halus, jahitan kia, jahitan insang pari, jahitan sembat dan jahitan silang pangkah. Ada 6 jahitan semua beserta dengan gambar. Dan kita boleh rujuk dalam buku teks muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, semua orang ada buku teks kan? Muka surat 4 dan muka surat 5. Ada contoh-contoh jahitan. 6 contoh jahitan ni tadi beserta dengan dia punya kegunaan dia. Okey. Okey, jadi dah habis dah penerangan cikgu tentang pengenalan kepada asas jahitan tangan, apa itu artikel, apa itu fabric dan jenis-jenis jahitan tangan. Jadi tugasan untuk minggu ini, lukiskan dan labelkan kesemua jenis mata jahitan tangan di dalam buku nota. Lukis, label. Maksudnya lukis, tulis nama dia. Okey. Dalam buku nota ada berapa mata jahitan tadi? Ada 6 mata jahitan tangan. Jadi lukis ke semua 6 tu dalam buku nota. Kemudian hantarkan kerja di pondok jaga untuk cikgu semak. Dan tolong hantar selewat-lewatnya pada 27 Januari hari Rabu. Dalam minggu ni juga. Tak dapat nak hantar minggu depan, mesti hantar dalam minggu ni. Dan nanti dah siap, cikgu akan WhatsApp dalam grup untuk return balik buku semua orang. Boleh? Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.